الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Yang bermaksud bagi lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur, sama ada sedikit ataupun banyak. Nasiban mafruḍah, iaitu ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakarin. Yang bermaksud berikan bahagian perwarisan yakni pusaka kepada ahlinya. Fama baqiya, adapun bakinya, fahuwa li awla rajulin dzakarin, maka berikan baki tadi kepada lelaki yang terdekat dengan si mati. Yang dihormati Tuan Pengurus Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Jami' As-Solihin Kancung Darat Banting, yang saya muliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam yang dikurniakan kepada kita semua. Atas izin dan juga rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah berat timbang amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum saya nak masuk dalam kitab kita, kitab pengajian kita, kitab Faham Faraid ini,
Hari ini merupakan perjumpaan kita yang kedua kalinya. Yang lepas, pertama kali pada bulan yang lepas, kita tak sentuh lagi dalam kitab dan kita hanya pendahuluan sahaja, muqaddimah. Itu pun ada juga beberapa isu yang diutarakan. Malam ini insya-Allah kita akan masuk sedikit dalam prakata pendahuluan dalam kitab ini, dan bagi tuan-tuan yang ada kitab boleh lihat dalam kitab, yang tiada boleh rujuk di layar hadapan. Kerana saya telah minta izin daripada penulis kitab ini untuk dipancarkan di layar bagi rujukan jemaah-jemaah ketika pengajian. Tapi jangan minta dengan saya PDF-nya. Tak bolehlah. Sebab hak cipta terpelihara. Kalau nak kitabnya boleh dibeli. Di Shopee ada jual, atau nak beli langsung dengan penulis pun ada jual. Nak melalui saya pun boleh saya bantu. Harga RM30 sahaja. Muka surat ada dalam 400 lebih muka surat, 300 lebih, maaf, 320 lebih muka surat. Baiklah, sebelum nak masuk dalam prakata ni, seperti mana dalam pengajian atau kuliah faraid di masjid-masjid yang lain, di awal-awal kuliah saya akan kongsikan dengan jemaah berkenaan dengan fail peribadi si mati, fail peribadi kita yang masih hidup. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam bab pengurusan harta ini tidak hanya melibatkan harta setelah kita mati, bahkan semasa kita hidup dituntut juga untuk kita membuat pengurusan dalam harta kita. Cuma kita tak sebutlah harta pusaka. Pusaka ni apa dia? Harta bagi orang yang telah meninggal dunia. Selagi dia hidup, hartanya belum dinamakan pusaka. Tunggu dia mati, baru namanya pusaka. Tetapi perancangan harta ini tidak tertakluk hanya selepas kematian semata-mata. Bahkan semasa kita hidup digalakkan. Nak kata wajib tu tak ada sumber dalil. Tapi kalau bagi pandangan peribadi saya dan sahabat-sahabat lain dalam Pertubuhan Doa Faraid Malaysia, kami sangat-sangat menggalakkan supaya kita semua, termasuk saya, termasuk tuan-tuan, termasuk muslimat puan-puan di belakang, supaya apa, menyediakan satu file faraid peribadi, yang mana dalam fail ini kita akan simpan antaranya dokumen-dokumen penting. Apa tujuan? Supaya bila kita sudah meninggal dunia, waris-waris mudah untuk menguruskan pusaka kita, mudah nak dapatkan dokumen-dokumen, yang mana dokumen-dokumen ini diperlukan untuk berurusan sama ada dengan pihak Amanah Raya, Berhad, ARB, ataupun dengan pejabat pusaka kecil ataupun mahkamah sivil. Semua dokumen-dokumen ini kita letakkan dalam satu fail supaya mudah bagi waris-waris uruskan terus. Sebab banyak berlaku di kalangan waris-waris, bila nak uruskan pusaka tertangguh dengan sebab tak jumpa geran, tak jumpa itu, tak jumpa ini. Lepas cari-cari putus asa dah. Sebulan lepas tu jumpa pula bawah kapet, bawah tilam, bawah bantal. Jumpa pula buku akaun ini, jumpa pula geran kereta yang ini, geran motor yang itu. Sebab kita letak merata-rata. Dan ini akan menyebabkan kesukaran bagi waris-waris untuk menguruskan harta pusaka kita setelah kita meninggal dunia. Sebelum tarikh 15 Julai, bagi urusan di pejabat pusaka kecil, seperti mana yang mungkin tuan-tuan pernah laksanakan, praktikkan, kita akan membuat permohonan atau pendaftaran pusaka melalui
MyETAB. Tetapi selepas daripada 15 Julai, proses itu sudah ditukar, satu Malaysia tukar daripada MyETAB kepada MyLand. Tuan-tuan boleh Google, type www.myland.com. Website ini bertujuan supaya apa? Supaya waris boleh membuat permohonan pusaka secara online. Sekarang semua kena online. Kalau dulu online juga, tetapi yang fizikal, yang salinan ini kena bawa juga di pejabat pusaka semasa membuat permohonan. Sekarang dah tak perlu bawa yang fizikal, semuanya kena diupload dalam sistem MyLand tadi. Salinan IC-nya, salinan surat beranaknya, salinan sijil nikahnya, salinan geran-gerannya, geran tanah. Kalau ada 10 keping tanah tempat yang berbeza, 10 geran tu salinannya kena diupload dalam sistem MyLand. Kemudian kalau misal kata ada duit dalam tabung haji, dalam KWSP, semua penyata-penyata tu letak dalam fail. Apa nak kena letak? Pertama, salinan kad pengenalan setiap waris yang berhak mendapat pusaka. Kalau kita ada isteri seorang, contoh saya isteri seorang, tuan-tuan mungkin ada 2, 3 atau 4. Saya ada ayah, saya ada ibu, saya ada anak lelaki, saya ada anak perempuan. Maka 5 waris utama ni mereka berhak mendapat pusaka saya bila saya mati. Jadi salinan IC mereka saya akan masukkan siap-siap dalam fail ni. Jadi kita kena kenal pasti siapa dia waris kita seandainya kita meninggal dunia. Yang kedua, salinan dokumen harta seperti salinan geran tanah, geran rumah, perjanjian jual beli, dan juga geran-geran kenderaan kita. Masukkan juga. Nak masuk original pun boleh, nak masuk salinan pun boleh. Kalau takut nak masuk yang original, takut hilang, masukkan yang salinan. Nanti salinan itu perlu diakui sah, barulah boleh di-scan dan upload dalam MyLand. Kemudian yang ketiga, salinan buku bank atau penyata akaun. Buku bank atau penyata akaun. Saya bagi contoh, kalau misal kata seseorang itu meninggal dunia, seorang anak iaitu waris kepada si mati ni, pagi ayah meninggal, petang tu dia pergi bank, dia cakap dengan kaunter, saya nak keluarkan duit arwah ayah saya. Arwah ayah saya baru meninggal pagi tadi, dah ke bumi tengah hari tadi, jadi saya nak keluarkan duit dia. Saya anak dia, saya waris dia. Agak-agak bank boleh bagi tak? Bank tak boleh bagi. Selagi tidak ada surat kuasa ataupun sijil faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Dan setengah-setengah bank dia boleh terima sijil faraid, dan ada setengah bank dia tak terima, mesti kena tunggu surat kuasa. Surat kuasa nak dapat ni prosesnya kena buat permohonan, kena upload, kemudian ada bicara pusakanya, kemudian baru keluar surat kuasa mengatakan kita sebagai waris, bawa surat tu ke bank, baru bank boleh keluarkan duit tu dalam akaun arwah ayah kita. Tak boleh kita kata sumpah wallahi saya anak dia, tak laku. Dari segi praktikalnya di bank. Adapun di tabung haji ataupun KWSP dia berbeza. Kerana tabung haji dan juga KWSP ada konsep penama. Kita boleh letak nama sebagai penama. Seandainya kita meninggal dunia, penama ini dia boleh keluarkan terus tanpa surat kuasa ataupun tanpa sijil faraid. Tetapi kena ingat, duit tabung haji, duit KWSP, semuanya ini termasuk dalam harta pusaka. Bila sebut harta pusaka, ianya tertakluk pada hukum faraid. Ibarat kita sebagai penama, ayah kita ada tabung haji, ada KWSP, diletakkan nama kita sebagai penama. Meninggal dunia pagi tadi, ke bumi tengah hari, kita pergi terus ke tabung haji, KWSP keluarkan, bagi IC dalam sistem kita sebagai penama, kita boleh keluarkan semuanya. Kena ingat duit itu bukan milik kita. Kita hanya pemegang amanah
ataupun orang yang dilantik bagi memudahkan urusan untuk pengeluaran duit tersebut. Bukan milik kita sepenuhnya. Sebab apa? Sebab harta tadi tertakluk pada hukum faraid, termasuk dalam pusaka si mati. Nanti kita akan masuk dalam satu bab yang mana harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka. Yang bukan harta pusaka tidak tertakluk pada hukum faraid, terpulang kepada waris-waris nak guna untuk apa, atas persetujuan. Adapun harta pusaka tak boleh sewenang-wenangnya, walaupun mendapat persetujuan daripada semua ahli waris. Kena dahulukan faraid dahulu. Kerana apa? Kerana hukum pelaksanaan faraid bagi pusaka itu adalah wajib, bukan pilihan. Ianya menjadi satu kewajipan. Kemudian yang keempat, salinan dokumen harta-harta yang berkenaan. Kalau misal kata adalah kita buat hibah dan sebagainya, adalah kita buat insurans, kita ambil insurans yang Islamik punya, semuanya itu masukkan juga dalam fail ini. Kemudian salinan rekod hutang-hutang, ini penting. Hutang-hutang, sama ada hutang kita dengan Allah ataupun hutang kita dengan manusia. Apa dia contoh hutang dengan Allah? Contoh misal kata kita ni ada waktu tak puasa di bulan Ramadan kerana keuzuran, sama ada musafir ataupun sakit, maka harus untuk kita berbuka, tetapi wajib ganti. Dalam tempoh setahun kita wajib ganti. Tak dapat ganti, tak luput hari tersebut, kena ganti juga pada tahun yang lain. Dalam masa yang sama dikenakan fidyah. Satu hari berapa, boleh rujuk di laman web Lembaga Zakat Selangor, berapa kadarnya satu cupak bagi makanan asas untuk satu hari. Itu antara hutang kita dengan Allah. Andai misal kata kita ada buat nazar semasa hidup, kalau anak aku berjaya dalam temu duga hari ini, aku bernazar nak sembelih 3 ekor lembu, nak buat makan-makan dekat jemaah masjid Jami' As-Solihin, As-Sabirin, As-Solihin, minta maaf, Kancung Darat. Ini nazar yang mana pelaksanaan adalah wajib. Masa dia hidup tak sempat nak buat, dikira hutang dia dengan Allah. Mati dia, waris-waris kena laksanakan nazar tersebut. Ada lagi contoh-contoh yang lain, seperti contoh sumpah, nak batalkan sumpah, kena bayar itu dan ini. Semuanya ini antara hutang kita dengan Allah. Dan biasa yang kita dengar badal haji, badal haji, kerana si mati ni belum lagi naik haji. Ada kemampuan dari segi harta, tetapi belum sampai giliran untuk pergi menunaikan haji. Dikira hutang kita dengan Allah. Hutang dengan manusia, yang ni biasa. Yang ni biasa, kadang selesai pengebumian, waris akan bercakap atau wakil, saya sekian-sekian merupakan waris, sekiranya arwah ada berhutang atau memberi hutang kepada tuan-tuan, boleh berhubung dengan saya sebagai waris. Ini hutang dengan manusia. Dan kena ingat antara dua ini, andai bertembung antara hutang Allah dan hutang manusia, duit yang ada ni hanya cukup untuk laksanakan salah satu saja. Mana yang nak kena dahulukan? Hutang dengan Allah. Adapun hutang dengan manusia, duit dah habis ustaz, bayar tu, bayar ini, hutang dengan badal hajinya, kemudian dengan fidyah puasanya, habis dah. Tapi ada hutang lagi dengan manusia ni belum terbayar. Macam mana ni? Adakah wajib bagi waris untuk melangsaikan hutang arwah ayahnya, hutang arwah ibunya? Tak wajib. Dari segi kewajipan tak wajib, tetapi ianya termasuk dalam suatu perkara kebajikan kita sebagai seorang anak untuk melangsaikan hutang arwah ibu dan ayah kita, dan cukup besar pahalanya. Jadi ini termasuk dalam perkara kebajikan kita yang kita lakukan kepada orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal dunia. Dari segi kewajipan tak wajib. Tak wajib bagi anak si mati untuk melangsaikan hutang. Tetapi dari segi
perbuatan melangsaikan hutang itu wajib andai misal kata harta pusaka si mati ada, kerana ianya termasuk dalam al-huququ al-muta'alliqah bitirkah, hak-hak perkara-perkara yang wajib dilakukan terhadap harta pusaka, pengurusan jenazahnya, hutangnya, hutang Allah, hutang manusia, wasiatnya jika ada, barulah faraid. Faraid ni step yang terakhir sekali. Jadi jangan ingat oh mati je seseorang, kita sebagai waris ingat dalam kepala harta, faraid, duit, tanah tak. Belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Kerana apa? Ada beberapa perkara yang wajib waris dahulukan sebelum daripada faraid. Antaranya hutang tadi. Walaupun dia kata, kalau saya bayar hutang ni ustaz, bagi saya dan adik-beradik yang lain waris dah tak dapat lagi dah. Bagi, itu kewajipan kita. Kerana membayar hutang itu lebih dahulu berbanding faraid. Kemudian sebarang pesanan kepada waris, kalau misal kata kita ada nak buat pesanan, nak buat wasiat dan sebagainya, masukkan dalam fail ini. Dan terakhir, struktur faraid peribadi. Contoh macam saya, saya lakarkan. Ini andai saya si mati meninggal dunia, ada seorang isteri, ada mak saya masih ada, ayah saya masih ada, anak saya ada 6 orang, 5 lelaki 1 perempuan. Dan kirakan siap-siap. Ni kalau dapat kirakan lagi bagus. Andai misal kata anggaran harta kita contoh 3 juta, contoh 3 juta, bermakna setiap waris ni ada bahagian dia, ayah 1/6 dari 3 juta berapa, nilainya berapa. Ini struktur faraid. Dan kita kena kenal pasti dahulu siapa dia waris kita, dan kita baru masukkan dalam struktur ini. Supaya apa? Bila ada semua ini, meninggal dunia, kita waris nampak fail ni, dia dah tersenyum dah. Senyum tu bukan sebab oh nak harta, tak. Maknanya proses untuk membuat tuntutan atau permohonan pusaka tu dah mudah dah. Tinggal lagi nak kena scan. Sebab sekarang di Myland kena upload dalam sistem file-file yang ada ni dalam bentuk PDF. Atau tuan-tuan boleh tambah lagi satu CD atau pen drive. Semuanya ini dah siap scan dah masuk dalam pen drive. Jadi waris kita tinggal upload sahaja. Tunggu waktu ketika dapat panggilan untuk bicara kuasa, datang, semasa bicara perbicaraan di kalangan waris-waris, semua waris kena hadir. Bagi waris yang tak boleh hadir, dia kena isi satu borang, namanya borang DDA, mewakilkan dia untuk hadir ke masa bicara kuasa. Selesai semuanya, setuju macam ni, setuju begitu, semua waris bersetuju, sepakat. Kemudian tunggu surat kuasa. Dapat surat kuasa itulah barulah proses untuk tukar nama dalam geran arwah kepada waris-waris, tukar nama dekat geran motor, geran kereta dan sebagainya. Setakat ini ada soalan berkenaan fail faraid peribadi sebelum kita masuk dalam kitab. Saya lagi suka kalau tuan-tuan ada soalan terus angkat tangan, tanya. Sebab tak nak tunggu hujung. Kalau hujung nanti dia akan drag masa. Sebab faraid ni biasa memang ada soalan. Memang ada soalan. Cuma awal-awal ni kadang-kadang kita pun ada di kalangan jemaah, dia rasa Ustaz tak tahu nak tanya apa lagi setakat ni. Sebab belum nampak lagi gambaran menyeluruhnya. Kita belum masuk lagi dalam bab hukum, rukunnya, syaratnya dan sebagainya. Baiklah, kalau tak ada, kita masuk dalam kitab Prakata. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala bentuk kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang mengurniakan taufik dan hidayah menuju ke jalan yang lurus. Selawat dan salam kepada penghulu para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengutus risalahnya serta membawa rahmat buat semua. Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang sangat penting bagi umat Islam. Sebahagian besar ilmu ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala
secara terperinci di dalam surah An-Nisa. Faraid dalilnya bersumberkan Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada sedikit bersumberkan daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Khulafa Ar-Rashidin. Kalau kita lihat perintah solat, perintah puasa, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut aqimus solah, solatlah kamu. Dalam Quran kita tak jumpa 6666 ayat, tak jumpa ayat Quran yang menceritakan secara terperinci cara-cara solat itu, praktikalnya bagaimana, ada berdiri betulnya, ada rukuknya, ada i'tidalnya. Semuanya ini diterangkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam faraid, dalam ilmu faraid, boleh dikatakan hampir 95%, ini anggaran saya sahaja, kerana sumber-sumber yang lain seperti hadis Nabi SAW dan juga daripada zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman Uthman ada, zaman Umar juga ada, diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci dalam Al-Quran. Seperti contoh dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu, ila akhir ayat. Ayat 11 ini cerita tentang pembahagian pusaka bagi anak-anak dan kedua ibu bapa. Allah perintahkan yusikumullah, Allah perintahkan kepada kamu semua dalam urusan pusaka bagi anak-anak kamu, yang mana li zakari mithlu hazzul unsayan, yang mana bahagian lelaki dua, bahagian perempuan satu, nisbah lelaki dua, perempuan satu. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini, seandainya anak kita ini cuma ada perempuan saja, dua orang atau lebih, tak ada anak lelaki, perempuan semua, 10 orang, 10 perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak, maka bagi mereka 2/3. Fa in kanat wahidatan, kalau anak kita perempuan saja, seorang perempuan, sama ada tunggal ataupun asalnya 3 orang anak, tetapi semasa kita meninggal yang lagi 2 dah meninggal dulu dari kita, maka semasa kita meninggal tu cuma ada anak perempuan seorang saja. Fa in kanat wahidatan falahan nisf, bagi dia adalah 1/2. Detail, sedetail-detailnya Allah terangkan dalam Al-Quran. Ayat yang ke-12 begitu juga, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, bagi kamu suami-suami 1/2 daripada peninggalan pusaka isteri kamu sekiranya isteri kamu tidak ada anak. Sampailah akhir ayat, ayat yang ke-13, Allah berfirman tilka hududullah, demikian itu adalah ketetapan daripada Allah. Barang siapa yang taat akan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Barang siapa yang ingkar, wa may yu'sillaha wa rasulahu, ayat yang ke-14, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Barang siapa yang ingkar dan melampaui batas dalam bab apa? Dalam bab faraid tadi, dalam bab ayat sebelumnya tentang harta anak yatim. Kita makan harta anak yatim, kita ambil hak waris-waris yang lain. Dan di kalangan waris ada di kalangan anak-anak si mati yang masih bawah umur, termasuk dalam anak yatim. Yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin, maka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah, kekal ia di dalamnya, baginya azab yang menghinakan. Detail, sedetail-detailnya Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang pembahagian faraid. Untuk anak lelaki berapa, untuk anak perempuan berapa, ayah berapa, ibu berapa, suami berapa, isteri berapa. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan umatnya untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu ini kepada orang lain.
Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ta'allamul Quran wa 'allimuhan nas wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuhan nas. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia, atau kama qala Nabi SAW. Dalam hadis ini, hadis yang sama, perintah Nabi supaya kita belajar Quran dan ajarkan kepada orang lain. Hari ini kalau kita tanya dengan anak-anak kita yang di belakang, yang umur mungkin 7-8 tahun, sila hari bulan yang 6 tahun 5 tahun dah boleh baca Quran, bahkan dengan baik, dengan tajwidnya, dengan lagunya, anak-anak kita di belakang. Kerana ada perintah Nabi tentang belajar Quran dan ajarkan. Dalam hadis yang sama, perintah untuk belajar dan mengajarkan faraid juga ada. Hari ini kalau kita tanya, jangankan kanak-kanak, orang dewasa, kalau 100 orang kita tanya tentang faraid, agak-agak boleh jawab tak? Belum tentu. Belum tentu. Dan ini yang dirisaukan oleh Nabi SAW. Nabi cukup takut andai satu masa nanti tidak ada orang yang boleh memberi jawapan, memberi fatwa tentang pembahagian pusaka, sehingga berlakunya pertelingkahan di kalangan dua orang saudara. Ini satu perkara yang cukup Nabi SAW risaukan. Lagi 2 minit azan. Biasanya azan berhenti ataupun sambung sikit. Berhenti azan, kita stop terus, maknanya sambung bulan depan. Ke azan berhenti, bagi alun azan, kemudian sambung sikit. Ya, sambung sikit ya. Lagi 2 minit insya-Allah. Manusia adalah hamba Allah yang sangat lemah. Mereka tidak mempunyai keupayaan untuk mengagihkan harta pusaka dengan seadilnya. Kebijaksanaan yang dikurniakan oleh Allah adalah terbatas kepada manusia. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Ayah, ibu bapa kamu, aba'ukum, bapa-bapa kamu, ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui di antara mereka yang mana lebih banyak memberi manfaat kepada kamu lepas kamu mati nanti. Allah bagi tahu kat kita. Sebab itu dalam bab faraid ini langsung ditentukan oleh Allah. Kalau ikut akal kita, kita akan rasa apa? Oh, yang ini lebih patut dapat lebih, ini lebih patut dapat sikit. Sebab apa? Sebab sekian, sebab sekian. Ini akal kita. Lemahnya akal kita. Allah nak tunjukkan dalam bab faraid ini, Allah langsung tentukan, dan hukumnya adalah wajib, bukan pilihan. Setiap ahli waris mempunyai keperluan dan tanggungan yang berbeza-beza. Hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang terlebih layak untuk menentukan bahagian-bahagian harta pusaka buat mereka. Allah yang layak. Tuan-tuan, kita hidup di dunia ini, kita tidak memiliki apa-apa pun hakikatnya. Walaupun dari sudut syariat kita ada pemilikan tanah, pemilikan kereta, ini geran nama saya punyalah. Ini dari segi syariat, dari segi maqasid syariah untuk untuk menjaga hak pemilikan. Kita ada tanah, dan ta'zir menentukan, oh kalau ada tanah mesti kena ada geran, kalau ada kereta mesti ada geran juga. Sebab apa? Bukti pemilikan dia. Ini dari segi syariat. Hakikatnya kita tak ada memiliki apa-apa pun. Semuanya adalah milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Azan Isyak kita beri laluan, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah dalam 5 ke 10 minit. Kita sambung sikit boleh ya, dalam 5 ke 10 minit insya-Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa kita guna kalimah ini ketika mana dengar kematian. Hakikatnya apabila kita ditimpa musibah, allazina idza
asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kata ulama, kalau kita terpijak duri sekalipun, duri je kecil, kena kat kaki kita, sunat untuk kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma penggunaan masyarakat kita biasa guna bila ada kematian. Bila kawan tu aksiden, wah siapa? Kawan kita aksiden, inna lillahi, belum mati lagi lah. Dia kata macam tu, sebab dia biasa guna untuk kematian sahaja. Hakikatnya kena pijak duri sikit pun sunat untuk kita kata inna lillahi wa inna ilaihi. Apa maksudnya? Inna lillah, kita ini sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi, dan kepadanya kita ini kepada Allah, ilaihi raji'un, tempat dikembalikan. Maksudnya apa? Kita terpijak duri tadi, kita ada nikmat kesihatan, Allah cabut sihat tadi, sakit kaki kita, sunat kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semua yang kita ada, tak kira lah harta kita ke badan kita pun, semuanya adalah milik Allah. Bukti akhirat nanti Allah tanya lagi, tak berganjak kaki kita, melainkan ditanya 4 soalan. Antaranya adalah harta kita, dari mana datang, ke mana kita belanja. Antaranya anggota badan kita ini, 7 anggota ni ditanya. Mata kita, pendengaran kita, tangan, kaki, perut, kemaluan. Dan yang paling banyak buat salah biasanya ini, mulut kita ni. Mulut ni yang paling banyak buat dosa. Fitnah orang, kemudian maki orang, kemudian dengki dan sebagainya. Semuanya ini akan ditanya balik. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu nanti akan ditutup semua mulut-mulut kita, yang bercakap tangan-tangan kita, yang menjadi saksi kaki-kaki kita, apa yang kita kerjakan. Masa tu dah tak boleh nak cong sana cong sini lagi dah. Faham maksud cong? Tipu sana tipu sini. Dunia kita cong guna mulut, akhirat mulut kena tutup, yang bercakap tangan, yang menjadi saksi kaki. Ini bukti semuanya ini pinjaman. Milik siapa? Milik Allah. Kita mati, saya meninggal dunia, ni telefon saya. Syariat, telefon ini milik saya, hakikat milik Allah. Mati saya, telefon ini akan pergi kepada pemilikan siapa? Allah. Saya meninggal, telefon ini akan menjadi milik Allah dulu sebelum waris. Kerana Allah bagi pinjam kat saya. Saya mati, dikebumikan, dikuburkan, harta saya dipulangkan kepada Allah. Bagaimana cara Allah nak berikan kepada waris-waris? Melalui faraid. Melalui faraid. Faridatan minallah, innallaha kana aliman hakimah. Yang mana pembahagian-pembahagian yang telah diterangkan itu adalah kewajiban daripada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita terbatas akal kita. Nak tentukan ayah dengan anak kita yang mana lebih banyak manfaat lepas kita mati pun kita tak mampu. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah kata, bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, kamu tak tahu di antara mereka yang mana lebih banyak manfaat lepas kamu mati. Maka Allah langsung yang menentukan dalam urusan faraid. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha bijaksana, yang terlebih layak untuk menentukan bahagian-bahagian harta pusaka buat mereka. Kita tak layak, serah kepada Allah. Kita nak dapat harta, nak dapat kereta, nak dapat motor waktu kita hidup, kita kena kerja. Ada kerja, ada harta, kita beli motor, kita beli kereta, hasil titik peluh kita. Tapi dalam bab faraid ni, kita tak buat apa-apa pun. Dengan sebab kematian, asbab kematian orang tua kita, kita dapat harta melalui faraid. Itu pun ada yang tak puas hati lagi. Nak katanya hati manusia ni, ada je tak kena je. Aku yang jaga arwah ayah, 5 tahun arwah ayah lumpuh, aku jaga dia, korang batang hidung pun tak nampak. Tiba-tiba bila bahagi faraid, bahagian aku lagi sikit daripada korang. Ini semua akal. Yang ini akan cakap aku patut dapat lebih, yang ni akan cakap aku patut dapat lebih, aku yang banyak berjasa dan sebagainya.
Ini semua melalui akal manusia, tak boleh. Kerana apa? Allah sendiri yang menentukan. Sebab semuanya ini milik Allah, bukan milik kita. Kita nak tentukan. Waktu kita hidup bolehlah kita nak bagi ke anak tanah ni, nak bagi anak yang tu tanah tu secara hibah. Kita nak wasiatkan tanah ni, nak wasiat kepada seseorang, nak wasiat kepada masjid, kepada seorang, bolehlah semasa kita hidup. Bila kita dah mati, pemilikan tu bukan lagi kepada kita, menjadi milik Allah, dan Allah yang langsung menentukan dalam faraid siapa waris-waris kita yang berhak mendapat. Cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang bulan hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.